Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazliana binti Zaman. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika dan adab dalam penggunaan ICT. Pembentangan saya ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah pengenalan tajuk dan yang kedua etika dan adab dalam penggunaan ICT. Pertama sekali saya ingin menerangkan tentang pengenalan tajuk etika dan adab penggunaan dalam ICT. Etika dan adab bermaksud tingkah laku sopan, berakhlak dan berbudi bahasa dalam kehidupan kita seharian. Etika melibatkan nilai murni dan prinsip yang membimbing seseorang untuk melakukan perkara yang baik, manakala adab menekankan tutur kata dan sikap yang sopan. ICT pula ialah penggunaan komputer dan teknologi maklumat untuk mendapatkan, menyimpan, memproses serta menyebarkan maklumat dengan lebih cepat dan berleluasa. Okey, kita akan pergi ke yang seterusnya, iaitu etika dan adab dalam penggunaan ICT. Etika dan adab dalam penggunaan ICT pula mengingatkan tentang hak privasi seseorang individu, di mana kita sebagai pengguna diwajibkan untuk menghormati privasi masing-masing. Hal ini dikatakan demikian kerana di zaman teknologi moden ini, boleh dikatakan majoriti penduduk Malaysia mendapat akses dan memiliki sosial media mereka sendiri, sebagai contoh Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain lagi. Oleh disebabkan itu, penyalahgunaan ICT akan lebih kerap berlaku. Ramai pengguna seperti, terutamanya anak muda, sering melakukan kesilapan dengan melanggar batas privasi diri dan pengguna lain sama ada sengaja atau tidak sengaja. Okey, oleh hal yang demikian, saya dan rakan-rakan saya ingin membincangkan tentang etika dan adab dalam penggunaan ICT. Bagi objektif kajian dan objektif skop pula ialah objektif kajian ini bertujuan mengenal pasti kepentingan etika dan nilai murni dalam membentuk warga negara yang bertanggungjawab dan berakhlak baik. Selain itu, kajian ini juga ingin menjelaskan bagaimana peradaban dan budaya Malaysia dapat mengukuhkan perpaduan dan masyarakat majmuk. Contohnya mengamalkan nilai hormat ketika berkomunikasi dengan rakan-rakan pelbagai kaum. Selain itu, menghargai budaya seperti sambutan hari raya, tahun baru, dan Deepawali sebagai sebahagian daripada identiti negara. Selain itu, skop kajian pula ialah merangkumi penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya nilai murni, adab dan moral dalam kehidupan seharian. Kajian ini turut memfokuskan situasi harian pelajar dan masyarakat dalam praktikan etika dan nilai budaya. Sebagai contoh, pelajar mematuhi universiti sebagai amalan etika, masyarakat menjaga kebersihan kawasan awam sebagai mencerminkan nilai murni. Dan akhir sekali, interaksi hormat antara kaum dan aktiviti komuniti. Seterusnya ialah isu etika dan adab penggunaan ICT, ialah merangkumi penyebaran maklumat palsu, penyalahgunaan maklumat peribadi untuk tujuan jahat, serta pelanggaran hak cipta apabila karya orang lain disalin tanpa izin. Selain itu, generasi muda terpengaruh dengan budaya luar sehingga mengabaikan nilai murni dan berlakunya kurangnya adab berkomunikasi seperti bahasa kasar dan cyberbully yang menunjukkan kegagalan mengamalkan etika digital secara bertanggungjawab. Salam sejahtera, saya Kalvira Anak Simon dari kumpulan 11. Pada hari ini saya akan membentangkan tugas perkumpulan kami, yaitu etika dan adab dalam penggunaan ICT ke arah kesepakatan nasional. Tugasan ini bertujuan memahami bagaimana penggunaan ICT secara beretika dapat membantu mengekalkan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Melalui tugasan ini, saya menyadari bahawa
Sebagai generasi muda, saya mempunyai peranan penting dalam penggunaan ICT secara beradab dan beretika. Amalan nilaimu, moral dan adab ketika berkomunikasi di ruang digital dapat membantu memelihara keharmonian serta memperkuatkan perpaduan nasional negara kita. Saya juga belajar bahwa penggunaan ICT bukan sahaja kemudahan teknologi, melainkan satu tanggung jawab. Setiap pengungsian di media sosial boleh memberi impak besar kepada masyarakat. Oleh itu, kita perlu berpikir dengan bijak dan menyimak dahulu sesuatu maklumat yang kita fungsikan agar tidak menimbulkan fitnah, kebencian, dan perpecahan antara kaum di Malaysia. Selain itu, saya menyadari bahwa ICT juga boleh menjadi medium untuk menyatukan masyarakat. Melalui media sosial, kita boleh menyebarkan message positif seperti semangat toleransi, hormat menghormati, dan nilai perpaduan antara kaum di Malaysia. Ruang digital juga memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk saling mengenali antara satu sama lain walaupun berbeza bangsa, agama, kaum, dan lokasi. Setiap pengungsian di media sosial boleh memberi impak besar kepada masyarakat. Oleh itu, kita perlu berpikir dengan bijak dan menyimak dahulu sesuatu maklumat yang kita fungsikan agar tidak menimbulkan fitnah, kebencian, dan perpecahan antara kaum di Malaysia. Selain itu, saya menyadari bahwa ICT juga boleh menjadi medium untuk menyatukan masyarakat. Melalui media sosial, kita boleh menyebarkan message positif seperti semangat toleransi, hormat menghormati, dan nilai perpaduan antara kaum di Malaysia. Ruang digital juga memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk saling mengenali antara satu sama lain walaupun berbeza bangsa, agama, kaum, dan lokasi. Dengan mengamalkan adab berkomunikasi secara sopan, kita dapat menghormati pandangan orang lain serta mengekalkan keharmonian antara pengguna daripada latar belakang berbeza. Akhir sekali, saya berpendapat bahwa etika dan adab dalam penggunaan ICT amat penting untuk membentuk masyarakat yang berilmu, bertakwa, dan bersatu padu. Penggunaan ICT secara beretika dapat mengelakkan penyebaran fitnah. Penggunaan ICT secara beretika dapat mengelakkan penyebaran fitnah, kebencian, serta memperkuatkan perpaduan nasional. Sebagai generasi muda, saya perlu lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi agar negara kita sentiasa aman, harmoni, dan perpaduan kaum terus terpelihara sehingga ke generasi seterusnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, saya berpendapat bahwa etika dan adab dalam penggunaan ICT amat penting untuk membentuk masyarakat yang berilmu, bertakwa, dan bersatu padu. Penggunaan ICT secara beretika dapat mengelakkan penyebaran fitnah. Penggunaan ICT secara beretika dapat mengelakkan penyebaran fitnah, kebencian, serta memperkuatkan perpaduan nasional. Sebagai generasi muda, saya perlu lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi agar negara kita sentiasa aman, harmoni, dan perpaduan kaum terus terpelihara sehingga ke generasi seterusnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.